Buletin Didik 17 Disember bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Golongan guru perlu menjiwai peranan sebagai pendidik bagi memastikan anak bangsa mendapat pendidikan terbaik. Itu pesanan yang dizahirkan tokoh guru peringkat kebangsaan 2021 Norizan Mohamad kepada yang memilih profesyen perguruan. Menurut Cikgu Norizan, setiap guru harus memikirkan amanah dalam memberikan hikmat cemerlang kepada pelajar dan terus melakukan penambahbaikan serta pembaharuan dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran. Saya selalu tekankan pada guru-guru, maknanya kita nak anak kita berjaya macam itulah harapan orang lain. Jadi kena mengajar dengan bersungguh-sungguh dan banyak sabarlah kerana murid-murid kan. Dan saya nampak guru sekarang ni dia lebih kreatif apabila buat PDPR, ya, bila buat home based learning ni. Mereka Google macam-macam cara. Ibu kepada dua cahaya mata ini meluahkan rasa syukur. Pengorbanannya sejak 35 tahun sebagai pendidik dihargai pelbagai pihak. Anak kelahiran Pasir Putih, Kelantan ini juga berkata, sokongan diberikan selama ini oleh keluarga dan rakan pendidik menjadi kekuatan untuk cekal mengharungi pelbagai ranjau dan cabaran sejak menggalas tugas sebagai guru. Cikgu Norizan menerima hadiah kemenangan disampaikan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin di Putrajaya semalam. Beliau membawa pulang wang tunai RM50,000 serta plak dan sijil. Menutup kalender tahunan persekolahan, lazimnya Majlis Anugerah Kecemerlangan dianjurkan pihak sekolah bagi mengiktiraf usaha dan dedikasi pelajar sepanjang tahun persekolahan. Tidak kira kejayaan dalam kurikulum mahupun co-kurikulum, pelajar yang cemerlang akan menerima penghargaan daripada pihak sekolah. Biarpun masih diadakan secara dalam talian, ia tetap berjalan lancar dan mendapat sambutan. SMK Lasal Sentul, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Teknik Alostar Kedah dan SMK Padang Tembak, Kuala Lumpur antara sekolah yang tidak ketinggalan melaksanakan majlis tersebut. Pengetua SMK Lasal Sentul, Kuala Lumpur, Krishna Kumari Naidu dalam ucapannya berkata, walaupun pandemik COVID-19 merencatkan pelbagai aktiviti, pihak sekolah tetap tidak lupa untuk mengiktiraf pelajar. Anugerah ini secara tidak langsung dapat menyuntik semangat pelajar mempamerkan keupayaan sehingga ke peringkat negeri dan kebangsaan. Kemuncak anugerah yang menjadi rebutan warga SMK Lasal Sentul adalah Anugerah Seri Gading, Anugerah Seri Mutiara dan Anugerah Seri Perak. Anugerah Seri Gading yang mengiktiraf guru yang aktif membimbing pelajar dalam aktiviti co-kurikulum diterima oleh Khairul Fazli Hussein. Anugerah Seri Mutiara pula berjaya diperoleh Muhammad Iskandar Mujahid, pelajar tingkatan 2. Sementara Anugerah Seri Perak yang mengangkat jasa guru pula diberikan kepada Ainil Shahnaz Muhammad Syam dan Fong Wai Lin. Tidak terkecuali melangsungkan majlis sama ialah Sekolah Menengah Teknik Alostar Kedah. Menurut pengetuanya, Salmi Rafi, pengiktirafan dalam bidang co-kurikulum bukan sahaja menyuntik semangat pelajar, malah memberi tambah nilai kepada mereka. Pelbagai anugerah diberikan terutama kepada pelajar tingkatan 5 yang terlibat dalam aktiviti co-kurikulum di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Sementara itu di SMK Padang Tembak, dua anugerah utama iaitu Anugerah Gemilang Emas dan Anugerah Gemilang Platinum menjadi idaman para pelajar. Gemilang Emas mengiktiraf kecemerlangan pelajar untuk sebarang aktiviti co-kurikulum peringkat negeri membabitkan 7 aktiviti yang disertai sekolah. Ia termasuk pertandingan persembahan STEM, debat ala parlimen dan program mencipta lirik dan lagu anti rasuah. Gemilang Platinum pula mengiktiraf kecemerlangan pelajar di peringkat antarabangsa. Ia membabitkan 4 aktiviti termasuk pertandingan robotik, Malaysia International Young Scientist Conference and Exhibition dan pertandingan keusahawanan antarabangsa. Menurut pengetuanya, Nur Haida Hamdan, pengiktirafan diberikan kepada pelajar sebagai penyuntik semangat untuk terus cemerlang walaupun berhadapan dengan cabaran penularan COVID-19. 5 memorandum persefahaman MOU dimeterai antara 4 universiti Malaysia dan 5 universiti di Emiriah Arab Bersatu UAE dalam pelbagai bidang kerjasama melibatkan pendidikan tinggi. Ia turut disaksikan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Datuk Dr. Husaini Omar sempena Minggu Pendidikan Expo Dubai 2020. Memorandum of Understanding
MOU tersebut melibatkan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan United Arab Emirates University UAEU berkaitan pertukaran kepakaran dari segi kolaborasi aktiviti akademia. Manakala Universiti Teknologi MARA UiTM menjalin kerjasama dengan University of Sharjah yang akan memberi tumpuan kepada bidang antaranya kepintaran buatan, ekonomi pengetahuan, kemahiran lanjutan serta sains dan teknologi angkasa. Universiti Sains Malaysia USM pula menjalankan kerjasama dengan dua universiti iaitu European Global School University EGS dan United Arab Emirates University UAEU. Ia juga melibatkan pertukaran pelajar dan staf selain kerjasama dalam program akademik dan penyelidikan. Tidak terkecuali, Universiti Taylors menandatangani MOU bersama Skyline University bagi meningkatkan kemahiran kaki tangan, akademik dan penyelidikan. Tiffany Datu Darussalam, pelajar seni kulinari Kolej Vokasional Keningau menghasilkan snack kerepek yang diperbuat daripada tumbuhan paku pakis. Inovasi yang dilakukan untuk projek tahun akhirnya itu turut dibentangkan di Kongres Asia Pasifik International Modern Sciences yang berlangsung pada 15 Disember lalu di New Delhi, India. Tiffany membentangkan inovasinya itu secara dalam talian di hadapan para juri. Dia memilih paku pakis sebagai bahan asas produknya, memandangkan tumbuhan ini mengandungi nilai nutrien yang tinggi namun jarang digunakan sebagai bahan makanan utama. Tiffany berharap usaha ini secara tidak langsung dapat memperkenalkan paku pakis sebagai bahan organik yang berpotensi tinggi untuk dikomersialkan sebagai bahan makanan. Malah penghasilan produk makanan ini juga boleh dijadikan pilihan snack yang murah dan berkhasiat tinggi bagi golongan yang berpendapatan rendah. Penghasilan produk inovasi oleh Tiffany ini selaras dengan visi pendidikan kolej vokasional untuk melahirkan graduan yang mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Kata pikat sering menjadi trend kepada generasi muda untuk menarik perhatian individu atau sesuatu kumpulan. Namun bahasa Melayu mempunyai pelbagai koleksi kata pikat dalam pelbagai bentuk sama ada pantun mahupun puisi yang telah lama digunakan. Sebagai usaha meningkatkan kesedaran dan penggunaan bahasa yang betul, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Tengah mengadakan pertandingan video TikTok kata pikat. Menurut penolong perancang bahasa juga pegawai projek Muhammad Syafiq Rohaizat Buyong, DBP menggunakan pendekatan TikTok untuk menarik perhatian generasi muda. Selain itu, pertandingan ini juga diadakan sempena Dekad Membaca Kebangsaan 2021. Pertama kita melihat tentang fenomena TikTok sendiri sebagai satu media sosial yang baru yang mendapat perhatian ramai di kalangan si muda. Jadi, Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil kesempatan ini untuk kita mempromosikan TikTok ni bukan sahaja sebagai hiburan tetapi sebagai satu medium kita untuk mempromosikan bahasa kebangsaan dan juga sastra. Tambah Syafiq, secara tidak langsung, pertandingan ini dapat mencongkil bakat generasi muda dalam berhibur dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Pertandingan ini menerima lebih 30 penyertaan di peringkat wilayah tengah. Johan dimenangi Muhammad Huzaifi Man Ali yang menerima wang tunai sebanyak RM1,500. Tempat kedua pula milik Muaz Abdul Samad yang menerima RM1,000. Sementara tempat ketiga dimenangi oleh Auni Suraya Safari yang memenangi RM500. Syafiq berharap pertandingan seperti ini akan terus mendapat sambutan agar generasi muda terus menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik. Pasukan e-sukan UiTM Mobile Legends atau lebih dikenali sebagai UiTM Vendetta yang mengungguli kejohanan Mobile Legends UMCC Campus yang berlangsung hujung bulan lalu akhirnya ceria apabila menerima habuan wang tunai berjumlah RM10,000 selaku juara. Pasukan UiTM Vendetta yang dibarisi Nabil Japri, Danish Haziq Azrul Yusaini, Akmal Hakim Muhammad Hisham, Najmi Abdul Latif, Badrun Ahmad Puat dan Zulhafiz Mat Yusof itu bergelar juara kebangsaan kejohanan Mobile Legends UMCC. Kejohanan menampilkan penyertaan sebanyak 304 pasukan dari Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan swasta IPTS.
Wang tunai sebanyak RM10,000 dan hadiah itu diberikan kepada mereka dalam satu majlis ringkas di Shah Alam semalam. Majlis ringkas serahan mock check disampaikan eksekutif program daripada syarikat U-Mobile, Amir Ashraf Muhammad Ali Jinnah kepada pemenang yang turut disaksikan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM, Profesor Dr. Muhammad Sazili Shahibi. Kita ke perkembangan banjir di Pantai Timur. Terengganu dilanda gelombang kedua banjir. Hujan lebat sejak semalam menyebabkan beberapa kawasan rendah di daerah Setiu, Kemaman dan Dungun digenangi air. Ia menyebabkan 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan 63 mangsa daripada 14 keluarga. Di daerah Setiu, 4 sekeluarga dipindahkan di PPS Sekolah Kebangsaan Hulu Kasar. Manakala di daerah Dungun, seramai 29 mangsa daripada 7 keluarga di Kampung Pasir Raja terpaksa ditempatkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Pasir Raja. Di Kemaman, 6 keluarga membabitkan 30 mangsa pula ditempatkan di PPS Dewan Sivik Air Putih. Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dinasihatkan sentiasa berwaspada dengan amaran banjir berikutan hujan lebat dijangka berterusan sehingga esok. Sementara itu, 11 keluarga di Kuantan Pahang dan 2 lagi keluarga di Raub terpaksa dipindahkan susulan banjir. 4 pusat pemindahan sementara dibuka di negeri ini dan pihak berkuasa sedang bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan berikutan cuaca buruk. Antara mangsa dipindahkan membabitkan individu yang diarah kuarantin kerana COVID-19. Hingga jam 4 petang tadi, hanya pusat penyukat banjir di Sungai Kecau, Kampung Dusun, Lipis melebihi paras bahaya. Di Filipina, kira-kira 100,000 penduduk terpaksa berpindah selepas taufan Rai melanda selatan negara itu. Ribut berserta hujan lebat mengakibatkan banyak kampung dinaiki air hingga ke paras dada. Penduduk terpaksa berpindah selepas rumah mereka dinaiki air. Di Cagayan di Oro, penduduk segera menyelamatkan diri sebaik menyedari air naik mendadak. Taufan turut menyebabkan pokok tumbang dan bumbung melayang. Penduduk di kawasan pantai dilaporkan terperangkap dan operasi menyelamat sedang giat dilakukan. Pusat Ramalan Kaji Cuaca memaklumkan taufan Rai membawa angin sekuat 195 km sejam. Pegawai di Pusat Bencana berkata, kira-kira 10,000 kampung dilanda taufan dan penduduk menyifatkan ia taufan paling kuat pada tahun ini. Ribut juga menyebabkan kira-kira 4,000 penumpang feri terkandas di puluhan pelabuhan. Kebanyakan penerbangan domestik pula dibatalkan manakala sekolah serta tempat kerja yang terletak di kawasan berisiko ditutup. Bersua kembali. Singapura mengesan 24 kes Omicron dengan 21 kes import dan 3 kes tempatan. Kementerian Kesihatan Singapura MOH dalam satu kenyataan melahirkan kebimbangan berikutan jangkaan menemui lebih banyak kes Omicron di sempadan negara dan komuniti. Bagaimanapun menurut MOH, kes yang lengkap divaksin menunjukkan gejala tidak ketara. Pesakit kini ditempatkan di ward pengasingan di Pusat Penyakit Berjangkit Nasional NCID. Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan turut menjalankan penjujukan genom keseluruhan untuk mengesahkan varian dan pengesanan hubungan. Singapura melaporkan 2 kes COVID-19 harian Omicron import pertama yang disahkan pada 6 Disember lalu. Karya penyanyi dan pemain muzik Sape kelahiran Sarawak, Alena Murang sekali lagi melakar sejarah. Ia selepas karyanya Warrior Spirit meraih anugerah muzik video dunia terbaik di Buenos Aires, Argentina. Warrior Spirit merupakan karya penceritaan berasaskan visual tanpa lirik. Karya kontemporari ini mengisahkan semangat kepahlawanan yang dimiliki sejak zaman berzaman seiring latar belakang Alena sebagai gadis kelahiran Kelabit.
Video berdurasi 4 minit 20 saat itu diarahkan oleh Sarah Louise Dorai bersama pasukan produksi tempatan, Canet Studio dan Project Room. Selain Alena, Warrior Spirit turut menampilkan ahli kumpulan Joshua Maran, Jonathan Wong Kat-shin, Herman Ramanado dan Jimmy Chong. Pencapaian Warrior Spirit ini sekaligus menempatkan Alena antara beberapa senarai nama terkemuka dalam industri muzik antarabangsa seperti Lil Nas X, Celeste, Don Omar, Alexa, Doja Cat dan Megan Thee Stallion yang turut menerima anugerah di BAMV Fest. Warrior Spirit sebelum ini turut menerima 14 anugerah di peringkat antarabangsa, antaranya muzik video terbaik di Anugerah Filem Antarabangsa New York, anugerah khas juri di Anugerah Filem Los Angeles, serta muzik video terbaik Asia dan Pasifik di Anugerah Muzik Video Antarabangsa United Kingdom. Kejohanan badminton dunia di Huelva, Spanyol, 4 wakil negara meneruskan cabaran pada saingan suku akhir malam ini. Diketuai perseorangan utama Li Zijia, turut ikut serta ialah 2 beregu lelaki dan 1 gandingan campuran. Tugas sukar buat Li Zijia apabila menentang pilihan ketiga dari Denmark, Anders Antonsen. Tiada masalah buat Antonsen menundukkan lawan dari Taiwan, Lee Cheok-yu, 21-9, 21-11 pada pusingan ketiga semalam. Zijia pula mara ke suku akhir selepas mengalahkan seorang lagi pemain Denmark, Hans Christian Vittinges. Faktor usia nyata tidak menyebelahi Hans Christian yang mencecah 35 tahun meskipun berupaya mengheret perlawanan ke rubber set. Zijia menang 21-15, 15-21, 21-10 dalam tempoh 58 minit. Beregu lelaki Ong Yew Sin dan Teo Yi Yi dijadual lebih awal membawa cabaran negara malam ini. Juga meniti halangan sukar menentang juara sukan Olimpik Tokyo Li Yang dan Wang Qilin dari Taiwan. Pada aksi pusingan ketiga semalam, Yew Sin dan Yi Yi dipaksa keras menentang pasangan India Sadwik Saraj Rankireddy Chirag Sethi menang 22-20 pada set pertama. Lawannya bangkit mengheret permainan ke set ketiga apabila mengatasi Yew Sin Yi 21-17. Namun beregu profesional negara kembali memperkemas rentak untuk menang set penentuan 21-15. 2 lagi wakil negara yang beraksi pada suku akhir malam ini, pasangan lelaki yang kembali bergandingan Goh Wei Shem, Tan Wee Kiong menentang beregu Cina He Jiting, Tan Kiang. Manakala beregu campuran Goh Sun Huat, Shevan Lai berdepan tugas berat menentang pilihan kedua dari Thailand, Dechapul Puavara Nukroh, Sapsire Terat Tanachai. Keperkembangan bola sepak Piala AFF di sebalik krisis kecederaan yang melanda barisan pertahanan yang membabitkan 2 tonggak Aidil Zafwan Abdul Razak dan Syahrul Saad, ada kabar gembira buat skuad Harimau Malaya yang bakal meniti misi wajib menang ke atas Indonesia Ahad ini untuk mara ke separuh akhir. Selain kehadiran pemain kacukan yang beraksi bersama FC Midtjylland, Dion Coles, Akia Rashid juga telah kembali ke latihan pasukan, manakala pemain kelab Chonburi FC, Junior L. Stalt, disahkan pulih daripada kecederaan. Bukan itu sahaja, pemain sayap lincah Faizal Halim yang kembali menjalani latihan selepas dikuarantin 10 hari kerana positif COVID-19 juga dalam keadaan cukup bersedia untuk diturunkan. Menurut Faizal, dia dan rakan-rakan sepasukan sudah mengkaji perlawanan Indonesia ketika mengikat Vietnam dengan keputusan seri Rabu lalu. Menjangkakan Indonesia akan mengekalkan tempoh sama, lawan juga pasti menyedari kesan buruk sekiranya terlalu bertahan. Skuad Harimau Malaya juga memiliki beberapa pilihan dengan kembalinya penjaga gol Khairul Azhan Khalid dan pemain pertahanan Quentin Cheng selepas selesai menjalani kuarantin. Pada pertemuan menentang Indonesia Ahad ini, walau apapun keadaannya, Harimau Malaya mesti menang dengan lawan hanya memerlukan keputusan seri. Menjelang pertembungan Malaysia-Indonesia di Stadium Nasional Singapura Ahad ini, Harimau Malaya jatuh ke tangga ketiga selepas tewas 0-3 kepada Vietnam, manakala Indonesia melonjak ke kedudukan teratas memiliki kelebihan jaringan.
bermakna hanya satu mata diperlukan Indonesia untuk ke separuh akhir. Manakala tempat Vietnam ke separuh akhir dilihat hampir pasti apabila menentang Kemboja. Apapun congakkan dan ramalannya, harapan penyokong setia Harimau Malaya cuma satu, mahukan kemenangan. Meskipun hakikatnya bukan mudah berdepan musuh tradisi Indonesia yang bertekad membalas dendam dengan beberapa siri kekalahan menentang Malaysia sebelum ini. Siri Kejuaraan Malaysia MCS 2021, pasukan SpeedX Racing menerusi gabungan Eddie Liu dan William Ho berjaya muncul juara keseluruhan bagi kategori SP2. Mereka memenangi 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa pada perlumbaan musim itu. Perlumbaan 300 km Endurance S1K semalam memberi penamat musim yang cukup hebat kepada SpeedX Racing meraih tempat kedua dalam kategori SP2 yang turut bergelar juara keseluruhan musim ini. Bagi pemilik pasukan itu, Leong Chung Kok, kejayaan SpeedX Racing sememangnya keputusan yang membanggakan meskipun ia penampilan sulung dalam perlumbaan MCS 2021. Eddie Liu selaku pemandu pertama dan William Ho, pemandu kedua, nyata memanfaatkan kelebihan pengalaman 25 tahun di litar dengan sebaiknya. Kejayaan mereka juga banyak dibantu barisan berpengalaman bagi memastikan jentera mereka dalam keadaan terbaik untuk perlumbaan. Aksi berani seorang lelaki meneruni kawasan cerun pergunungan bersalji di Switzerland mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Zon Wahab. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.